Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bihaqqi taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syaikhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Sin soal kaifa li'tiqadu bihasyril ajsadi, bagaimanakah berpegang dalam hati kita dengan dihipungkan manusia ni segala jasa-jasanya. Tuh salah satu daripada pegangan ahli sunnah wal jamaah. Wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah, dihipungkan manusia akhirat kelak tu dengan segala jasa-jasa mereka. Wa kanat maitah, padahal adalah manusia sebelum pada dihipung tu ialah bangkai itu mayit. Duduk dalam kubur masing-masing. Ini salah satu daripada pegangan yang wajib kita kena i'tikad lah. Jangan sampai kita terpengaruh dengan tu puak-puak falasifah. Fuak-fuak falasifah ni dia kata dihipung manusia tu tidak dengan jasad, hanya dengan ruh. Dengan ruh saja. Karena jasad ni sudah hancur dah, dimakan oleh ulat, oleh anak-anak, oleh ulat dalam kubur. Maka mustahil lagi nak dihipung dengan jasad. Sedangkan akidah kita kat ahli sunnah wal jamaah, dihipung ke manusia ni dengan jasad. Dengan jasad. Tu. Jadi kalau kita tak erti hak tu, kita tak i'tikad lagu tu, mudahlah kita kena tipu. Kena tipu ke fok-fok mana? Fok-fok hak mengaku sufi . Saya cerita dah dulu. Ada satu orang di Kota Damansara tu yang mengaku kata dia syekh tarekat. Syekh tarekat. Lalu dia tak semaya. Dia tak semaya dia. Kemudiannya anak murid dia tanya, kenapa imam? Tu imam, orang panggil imam. Syekh dia panggil imam. Kenapa imam atau syekh tak semaya, dia kata. Dia pun jawab apa dia tu remah lah, macam bunyi kitab-kitab lama, kitab-kitab Jawi lama, dia kata. Dia kata bermula sembahyang itu senaman jasmanimu. Adapun jasmanimu itu menjadi makanan ulat di dalam kuburmu. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah ruhmu. Maka bersibuklah kamu menyucikan rohanimu. Wow. Itu. Tu kemah kata, masya-Allah, hebat ni. Perkataan ni supaya kalam hikmah. Perkataan wali-wali ni. Tapi kalau orang mengaji asas etika orang mengaji sifat 20 asas pegangan, tahulah dia dah. Nata ni sesat. Bukan wali. Bohong. Tu akidah kufur tu. Bisalasatin kafaral falasifatul aida idza ankaruha wa hiyal musbata ilmun bi juz'iyyin wa hudutsu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Dengan sebab 3 perkara pada puak-puak falasifah tu dikafirkan oleh ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Mana? Pertamanya baharu alam, falsafah kata qadim alam. Keduanya ilmu Allah Ta'ala tahu dengan sekalian meliputi juz'i dan kulli. Puak-puak falasifah kata Tuhan tahu hanya kulli saja. Kemudiannya
dihipungkan manusia ni dengan jasad akhirat kelak. Falasifah kata tidak, dihipung dengan roh saja. Tengok. Jadi sebab itulah almarhum Tok Haji Soleh kata mengaji sifat 20, jangan duduk lenyap geletah nak mengaji tinggi-tinggi. Nah, kenapa? Kerana ini orang panggil pegangan. Nak jadi wali kau wala kau tinggi lagi martabat kutub abda apa pun mesti i'tikad tu kena sah, akidah sahihah ahli sunnah wal jamaah. Kalau akidah tu tidak sahihah, tidak benar ahli sunnah wal jamaah, maka tidak akan jadi waliullah. Lepas tu jadi wali apa? Wali syaitan ataupun kuali. Nah, kuali belanga tu lah. Ni. Wak panah ngapi jadi hangit. Nah, jo goreng yang sedap. Goreng apa sedap bunyi tak? Bermula sembahyang tu ialah senaman jasmanimu. Wow. Tu. Jasmanimu itu menjadi makanan ulat di dalam kuburmu. Wow. Yang bakit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu. Au. Nah, tu sesak dah tu. Nah, yang bakit bertemu dengan roh aja. Dengan jasad. Tu maka kerana itulah soal ininya kaifal i'tiqadu bi hasyril ajsadi, bagaimanakah berpegang dengan dihipungkan manusia tu segala jasa-jasanya. Wa annal khalqa, padahal bahawa manusia kejadian makhluk ni kama budi'ah, sebagaimana permulaan diadakan dia yu'adu dikembalikan. Tu mana kita mula-mula diadakan kita ni dengan kata telanjang bogel. Maka kita dibakit pun telanjang bogel ke? Ya. Sebagaimana kita tu ada orang lahir di dunia mula pakai seluar jeans dah. Mak Naufal mula beranak Naufal lahir seluar jeans dah. Pakai t-shirt apa dah? Ada? Ada. Lahir yang telanjang, bakit yang telanjang. Nah, kau lagu tu tu. Lagu tu sungguh. Jin jawab, huwa ialah anak takidah bahawasanya kami berpegang beriktikad. Kami pegang kemah-kemah putuh jazam dalam hati 100%. Annan nasa, akan bahawasanya manusia ba'da mautihim, kemudian daripada mati mereka itu manusia jami'an semua sekali, yunshi'uhum, menghiduplah akan mereka itu manusia Allahu oleh Allah Ta'ala nash'atan, akan kehidupan ukhra yang lain pula, tusyakilu menyerupai ila an-nash'atal ula, akan kehidupan yang pertama. Nah, mana kehidupan yang pertama lah ni di dunia ni? Ni kehidupan yang pertama. Maka bila kita mati, Allah Ta'ala hidupkan balik nanti ditiup sangkakala yang kedua, seperti kehidupan yang pertama juga. Nah. Tapi tidaklah di alam dunia, kerana dunia ni darul ibtila. Adapun akhirat tu darul jaza. Maka sebab itulah alam akhirat ni tidak sama lah dengan alam dunia. Jasad dibangkit pun dengan ketinggian yang berbeza, rupa pun berbeza. Nah. Rupa orang mukmin baik-baik, molek-molek. Rupa orang kafir buruk-buruk, huduh-huduh. Dah waris setengah daripada hadis datangnya. Nah, orang kafir, orang munafik itu atas rupa babi-babi, anjing-anjing. Dan orang-orang yang usah, orang-orang yang kaki maksiat, orang-orang kelalaian atas rupa kera. Atas orang-orang asli, orang-orang maksiat Allah Ta'ala atas rupa kera. Langgar perintah Allah Ta'ala di kalangan orang ummi atas rupa kera. Ada lagi warisnya mari, orang-orang yang kelalaian dibakit atas rupa lembu rubah seperti tu. Nah. Tapi wallahu a'lam lah, hakikat hak sengertinya wallahu a'lam. Nah. Tu hak bakit atas rupa betul-betul orang panggil rupa nasia, orang panggil atas rupa comel. Nah, atas rupa manusia yang molek, yang comel ni, orang-orang yang mukmin, yang takwa pada Allah. Itu. Tu. Telanjang okey. Tak ada dok malu dah dekat tu. Nabi kata innakum, sesungguhnya kalian semua mulaqullahi, akan bertemu kalian semua akan bertemu dengan Allah Ta'ala ni hufatan uratan, dalam keadaan telanjang bogel, terbuka aurat. Tu musyatan huzlan, tak ada orang panggil pakai sepatu, pakai selipar, berjalan kaki ayah. Memang sungguh kama budi ayu adu. Tu.
Tapi tidak jadi baby lah ni. Manusia tu umurnya setara mana? 30 hari. 30 ke atas. 30 ke atas. Mana muda beliau. Muda beliau. Jadi bakit tu dengan jasad. Bakit dengan jasad. Allah Ta'ala hidupkan mereka itu akan kehidupan yang lain menyerupai akan kehidupan yang pertama. Tapi ketika tu dunia ni bukan dunia sekarang ni lah. Matahari bukan untuk mencerah. Matahari Allah Ta'ala buat ketika tu bukan untuk mencerah, tapi untuk menyeksa. Tu menyeksa. Diibaratkan seumpama sejeka atas kepala. Gelegak kepala otak. Tu. Bukan untuk mencerah lah. Ni kalau panas-panas matahari duduk apa 7 juta kilometer tu. Jauh. Lepas tu hikmat ni tu saya buatnya. Selain daripada mencerah ke separuh daripada dunia ni, selain daripada tu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Tapi akhirat kelak tu, bila dibakit dengan jasad tu, matahari yang Allah Ta'ala buat tu bukan lagi untuk mencerah, tapi untuk menyeksa manusia hak derhaka ni di atas pada mahsyar, di atas mauqif tu. Hingga orang kafir kata Allah cepat-cepatlah hitung hisab kalau neraka tak agak dek ni. Seksa ni di atas mauqif atas pada mahsyar ni. Padahalnya neraka tu berapa kali lipat seksa lebih pada tu lagi. Faham tak? Payakumunah, maka berdirilah mereka itu manusia min kuburihim, daripada kubur-kubur mereka itu manusia. Bangun baliklah. Kalau kita mati Sungai Buloh kan, bangun daripada Sungai Buloh. Mati Mekah, bangun Mekah. Mati mana-mana tempat pun bangun masing-masing daripada kubur masing-masing. Pahak tak ada kubur, tu dia ada kat Allah Ta'ala lah. Bakit balik daripada tempat pengkebumian masing-masing. Walaupun tak ada kubur, seumpama orang hak mati dalam perut ikan gitu kan. Orang hak mati dalam perut dalam perut menatai buah. Cara dah sebelum ni. Maka tetaplah ada kubur dia. Allah Ta'ala wakil. Kerana itu Allah Ta'ala Maha Kuasa. Tak sedut telek dengan kepala otak kita lah. Wa yuhsyaruna, dan dihalaulah mereka itu manusia ila mahallin, kepada satu tempat wahidin yang satu. Mana tempat yang satu ni tempat tak ada orang panggil gelikah. Turun naik. Pada sama rata. Ada. Tak ada tinggi rendah. Ada. Kata setengah ulama pada Arafah tu Tuhan ganti dengan bumi baru. Hipung manusia ni sekaliannya. Bukan separuh-separuh tak. Clear. Tak daripada manusia sejak daripada tu ada, sapalah manusia akhir daripada umur dunia, bakit sekaligus. Hingga ulama buat umpamanya seumpama manusia di atas mauqif atas pada mahsyar tu sepertilah beras dalam gun ni. Mana beras dalam gun ni? Maknanya kaki atas kaki. Kaki atas kepala, kaki atas kaki. Tikak-tikak manusia. Tu mengikut masing-masing qadar lah. Bagi orang yang suada, orang bahagia, kalau dia mati Sungai Buloh ni pun, ada highway khusus untuk dia daripada Sungai Buloh ni sampai kepada mahsyar. Tak ada tu ke apa. Highway bukan buat tak dengan kasturi, dengan emak. Ada kenderaan dia duduk gerben dengan Islam mula. Yang naik tu cop lacak lagi. Ada duk belak lah. Tapi kalau orang panggil apa, buta mata hati di dunia, maka buta mata kepala balik akhirat. Dalam keadaan orang panggil dengan peluh, dengan nanuh, dengan danu, dengan manusia kaki atas kaki, kaki atas kepala. Buta pula mata kepala di akhirat tu. Faman kana fid dunya a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Kata ni. Dalam Quran tu sebut ke, siapa-siapa yang buta di dunia, maka buta juga akhirat. Ayat ni lah ada orang tanya Mufti Wahabi. Kerana dia tak boleh takwil, dia kena pakai zahir ayat Quran. Dia sendiri tu peti Wahabi tu dia buta. Maka bila orang tanya ya, pas lagu mana dengan ayat ni? Afaman kana fi hadhihi dunya a'ma ni, fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang di dunia ni buta, Tok Syekh tu buta. Fa huwa fil akhirati a'ma, akhirat pula buta pula. Sesaklah jalan dia nak klik kepada mauqif pada mahsyar. Ngangung pula dengan dia buta. Ni.
Itu. Maka a'ma pertama tu ai a'mal basar. Buta di dunia tu a'mal basirah. Gitu. Alah dia. Nah, apa makna fi hadhihi a'ma tadi tu? A'ma yang pertama tu a'mal basirah, buta atas hati. Di dunia ni kalau buta atas hati, mata kepala jelek sekalipun, fahuwa fil akhirati a'ma. Maka akhirat pula buta pula. Buta apa? Buta mata kepala. A'ma yang kedua tu a'mal basar. Gitu. Jadi kalau Quran ni orang panggil tak ada takwil makwil dia, tak ada hazah, tak ada takdir ke apa. Kalau gitu nak pakai zahir-zahir gitu nyanyi untuk seperti buta tadi. Dah lah buta dunia, buta pula akhirat. Dua kali buta. Nyanyi kau orang buta. Walaupun orang buta tu berjuruh. Binatang pun kena hipung ke? Kena hipung ke? Binatang ada orang panggil keh dengan nasia. Hak nasia orang panggil bunuh, wak zalim, wak khianat dengan cara zalim. Maka binatang tu pun akan buai juga di mahkamah Allah Ta'ala. Sama-sama dia pun akan bangun bakit juga. Hingga-hinggalah hadis sebut tanduk kambing ni dipatah oleh kambing satu lagi, maka diwakil juga untuk kisah balah. Maka setelah mana selesai itu jadilah orang panggil turaba, jadi debu balik. Debu balik. Ketika itulah orang kambing kata ya laitani kuntu turaba. Celakanya kami ni. Tu adalah molek kami ni jadi tanah aja daripada jadi manusia. Ketika bakit itulah ada lagi surat Yasin sebut tu. Apa dah surat Yasin sebut tu? Apa surat Yasin sebut tu? Apa? Ayat dia. Surat Yasin sebut mana? Maka adina tu apa? Qalu hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalin. Tu apa? Ayat dia apa? Man ba'athana mim marqadina. Apa ayat dia? Mu tak usah sambung hak aku ayat tu. Hak sebelum tu. Itu sambung hak orang baca tu. Mana nak ayat ni? Qalu apa? Apa ayat? Lebih ke mana asli? Apa ayat? Ada ingat tak? Surah Yasin. Man ba'athana mim marqadina tu Tuhan nakop kata orang kafir bakit berkubur. Ayat kepala dia tu. Qalu ya wailana. Qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina. Siapa hak tulis ayat? Nofa. Dia sendiri. Qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina. Bila ditiup sangkakala yang kedua tu bakit daripada kubur, qalu berkata mereka itu fuak-fuak kafir. Ya wailana, celakalah kami. Man ba'athana mim marqadina. Siapakah yang membangkitkan kami daripada tempat ketiduran kami? Tak tahu siapa. Tu kenapa? Kerana orang kafir dan seumpama orang kafir. Mana orang Islam tak ada dalam perut dia Tuhan. Ya bakit dekat cara kau nak makan, nak minum. Bukan bakit kelak mata tu alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nak fikir lalu Tuhan, maya subuh ni. Kereta Tuhan pertama. Kena pergi apa? Tu. Kalau rasa nak kecing berak agak, pergi kecing berak. Cuci daripada najis. Lepas tu akad hadas dengan berwuduk. Kalau bahasa orang panggil semalamnya berjunuk kat, mandi wajib. Dan akad hadas besar. Lepas tu pakai tutup aurat. Lepas tu pergi semaya subuh. Ingat kereta tu. Tak ada tanya dah itu. Kerana di dunia ni hari-hari duduk latih tak mudah. Bangun tidur tu jelek. Tuhan sampai tidur gelip pun Tuhan. Tu bangun pun Tuhan, tidur pun Tuhan. Nak tidur bismillah wada'tu jambi bismikallahumma ahya wa amut. Bakit balik alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Orang mukmin lagu ni tak ada tanya dah bakit. Orang hak tanya tu orang hak celaka tak kenal Tuhan, tak ada makrifat pada Allah Taala. Kita tahu siapa hak menghidup ke mati ke dia, mencelakkan mata dia.
Maka kerana tu bila bangkit pula daripada kubur, ya wailana man ba'athana min marqadina. Celakalah kami. Tak apa menata pun kena hukum padahal dia tak ada taklif untuk menzahirkan keadilan Allah Taala. Tu. Untuk Tuhan zahirkan keadilan Allah Taala. Memang dia tak ada taklif. Sebab itulah dia tak masuk dalam neraka, tak masuk dalam syurga. Nah, tanduk lu kubah ni kena patah oleh kubah seekor lagi dulu. Maka wakil pula dua ekor. Kubah hak dipatah ke tanduk dia ke patah balik tanduk hak seekor lagi, lepas tu mati kedua-duanya jadi tanah. Tak ada masuk syurga neraka lah. Bukan lah lemu kubah ayat itik aja hima ni. Itu lagu tu. Man ba'athana min marqadina. Siapakah yang menghidupkan kami, membangkitkan kami daripada tempat ketiduran kami ni? Kubur tu dipanggil tempat ketiduran. Tempat tidur. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalu. Nah, inilah hari itu yang malaikat kata. Hadza ma wa'adar rahman. Inilah hari yang mana bagai yang dijanji baiklah oleh Tuhan kamu dan benar oleh segala utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhsyaruna, dan dihalau mereka itu manusia ila mahallin wahid. Nak nusuk. Nah, kata kita mati Sungai Buloh, nak pergi ke, nak lari pas ke Sungai Besi tak boleh. Nyambak ke. Nggih. Pada maukih nggih. Tak boleh nak. Lagi Bukit Betel tu tak boleh. Tak ada lah. Tiga tu nama Malaysia ke Rusia ke Korea ke Jepun tak ada habis. Namanya satu negara saja, Darul Jaza. Nah, akhirah tu satu negara saja. Lah ni pun satu negara juga sebenarnya, tapi atas cara majaknya banyaklah. Ada Malaysia, ada Kelantan, Darul Naim, ada Darul tu Darul ni macam-macam. Hakikatnya Darul Ibtila. Negara tempat coba, tempat uji. Darul Bala wa Ibtila wal Wabak. Wabak ya ke? Apa varian tu, varian ni tak habis-habis. Pak mampu. Pak lupa pondok nak tutup ke? Pak bila duduk bodoh gitu ke? Nah, apa tu kena mari laka mesti. Sebelum 13 hari bulan kena mari laka dah. Lepas pada tu kalau tak air lagi tu semua bagai-bagai tu buku-buku buah. Yang ada sini. Tak? Tak payah ngadu kat kuarantin apa. Baru kuarantin Yunus ngadu. Kita baru kena kuarantin berapa hari je baru. Tak ada. Pondok buka ni bulan 8 ya betul tak? 8 bulan ni. Betul? 8 hari bulan ni. Tak ada alasan. Ni berapa bulan 8 dah ni. Betul tak? Lepas daurah kita ni, kita tutup daurah, kita nak baca kita kelas kita pula. Berapa bulan dah tanggung. Tak gerak dah kita. Baik, habis itu. Yusamma, dipernamakan dia tempat yang rata, yang satu iaitu Al-Mauqifa. Mauqif. Nama tempatnya Al-Mauqif. Tu. Baik. Jadi pada Arafah tu disaling bom baru dan dinamakan kepada tersebut tu dengan mauqif, tempat berhenti. Itu mana mauqif. Berhenti situ dulu. Tahulah berapa ratus tahun ya, nak berhenti situ. Tu hingga ru'asa unnah ni Allah Taala bagi ilham kata nak pergi jumpa para nabi juga. Tawassul dengan para nabi supaya Allah Taala percepat kau panggil mahkamah. Itulah orang panggil syafaatul uzma tu. Jumpa dengan tu ada pun tak sanggup. Siapalah Nabi Isa, akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia. Jumpa Nabi Muhammad, isfa' lana ila rabbika ya Rasulullah. Syafaatkan kami kepada Tuhan engkau wahai Rasulullah. Maka Nabi kita seorang jawab, ana laha, akulah ahli min syafaat. Nabi-nabi lain semua nafsi, masing-masing dah hari ni. Izhabu ila ghairi lah, pergi kepada nabi lain lah, aku tak boleh. Hari ni aku takut sungguh. Tuhan aku tak pernah marah. Sebelum pada hari ni seperti Tuhan aku tak pernah marah seperti ni. Sebelum pada ni dan selepas pada ni. Maklum nabi-nabi ketika tu pun takut. Para nabi ketika tu. Tu masing-masing nafsi. Tak ingat dah orang tua ke apa, adik-beradik. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi.
likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Dalam Quran sebut. Tu tak kenal orang tua, tak kenal anak-anak tak kenal orang tua, tok laki bini tak kenal, suami isteri tak kenal. Masing-masing diri. Tak ada nak itar dah telanjang dia kata. Sayyidatina Aisyah tanya, ya Rasulullah dah pakit lah kena telanjang, tak malu ke? Akik-akik bawah ni aku tengok. Pesan ni je nak nampak. Luar sangat mula. Tak ada nak cara dah bawah ni. Nak masing-masing duk kaluk ribut masing-masing diri. Agak ke syafaat. Maka Nabi kita lah hak dapat bagi syafaat. Itulah panggil syafaatul uzma. Nabi kita pergi bersujud di bawah Arsyur Rahman. Nabi kita memuji Allah Ta'ala dengan pujian yang tidak pernah dipuji oleh mana-mana makhluk Allah Ta'ala. Puji tu lagu mana wallahu a'lam, sebab tak aja dengar. Hingga Allah Ta'ala kata, irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepala engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasal minta tu'ta, nescaya aku beri padamu, wasfa' dan syafaat pada siapa yang kamu nak syafaat tu. Syafaat nescaya diizinkan syafaat, diperkenankan syafaat kamu. Maka ketika itulah baru bermulanya mahkamah agung Allah Ta'ala. Maka nak dibuka mahkamah agung itulah dipanggil syafaatul uzma daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama tu tak ada dah Wahabi kata syirik, isfa' lana ila rabbika ya Muhammad. Allah ni lah kata isfa' lana syirik. Masa tu tak ada Wahabi lah. Semua nak jadi ahli sunnah mereka dah. Baik, habis itu. Sing soal kaifa i'tiqaduka bil hisabi, bagaimanakah pegangan engkau dengan hitung-hitung kira-kira. Hitung-hitung kira-kira ni bukan duk main matematik bukan. Hitung kira-kira sini, hisap sini dengan makna hisap amalan lah. Amalan baik dihitung, amalan buruk dihitung. Ni takut ni. Sebab tu nak minta dengan Allah Ta'ala supaya masuk jannah, masuk syurga bi ghairi hisab. Tak apa hitung. Kalau dah hitung kat nyata lah ada hak salah. Apa kita kena reblok lah. Reblok ngapa boleh. Kalau tak kena pegang, tak kena berhenti tanya. Lega molek seru. Acah. Boleh kat tangan gini ya. Ada ni. Okey. Cumbi. Tapi kalau dah boleh turun cumbi. Sudah. Nak lesen hidup kodak. Kaluk lah kitanya. Tu rotek hidup kodaknya suruh buka bonet pula. Hisap tu. Kira kalau tak ada melakukan kesalahan apa tak apa dah, boleh masuk, boleh berjalan juga, tapi tak perlu hijab kat dah apa. Tu kalau tak ada kesalahan. Pasti dah kalau hak bahasa akhirat ni tentu dah ada kesalahan. Ni hak takut ni hisap ni. Tu. Jin jawab, "A'taqidu, aku berpegang, aku beriktikad, aku pegang kemah-keming dalam hati aku 100% bulat, tak gagak sikit pun, annallah akan bahawasanya Allah Ta'ala, annallah subhanahu wa ta'ala, ba'da kemudian an yajma'a, kemudian bahawa menghipunglah annasa akan manusia ilal mahsyari, kepada tempat himpunan, yuhasibuna, secaya menghitunglah, mengira-ngiralah Allah Ta'ala tadi tu, kulla wahidin, akan tiap-tiap seekor. Akan tiap-tiap seekor ke? Faham tak? Tu hitung tiap-tiap seorang. Kalau tak silap warid dalam hadisnya, orang-orang yang akan mula dihitung tu orang-orang serupa namanya Nabi Muhammad SAW. Siapa nama Muhammad tu? Muhammad, Ahmad. Gitu. Faham tak? Orang serupa nama Nabi Muhammad, orang serupa dengan nama isteri-isteri Nabi Muhammad, ayah-ayah Nabi Muhammad, mana Abdullah, nada ni, Aminah, gitu, Abu Bakar, Ali, Uthman, Umar, nama-nama lagu tu dulu. Tu. Kalau hak nama pelik-pelik, Jeng Kleno lah, enak. Nama hak mengarut ni, lambat lagi ya kira. Ada. Nama hak pelik-pelik ke? Sama-sama ni suka nama pelik-pelik. Ala gato lah. Macam-macam pun nama anak gila-gila. Orang pelik-pelik sebut. Jadi orang-orang yang dihipung tu di kalangan umat Nabi Muhammad dulu pertama. Umat Nabi Muhammad dulu akan dihitung. Kemudiannya di kalangan umat Nabi Muhammad SAW akan dihitung, dihisap tu pula mereka-mereka yang namanya seumpama nama Nabi Muhammad, seumpama nama keluarga Nabi Muhammad, seumpama nama sahabat-sahabat.
Itu. Jadi sebab itulah letak molek nama anak-anak tu jangan duk nama pelik-pelik sangat. Siapa payah nak sebut. Belik lidah-lidah. Nah. Supaya cepat hisab kira di akhirat kelak. Nak menunggu lama ni. Nah. Baik. Yuhasibu kulla wahidih. Dihitungkan akan tiap-tiap seorang, akan tiap-tiap seekor lah. Wa yuqarriruhu, dan memutuhlah ya Allah Ta'ala ala ma fa'alah, di atas barang yang telah mengerjalah. Tuh, telah mengerjalah tiap-tiap seorang itu min khairin, apa? Barang tadi itu daripada kebaikan, au syarrin, atau daripada kejahatan. Diputuhkan. Ni baik, ni buruk, ni baik, ni buruk, ni taat, ni ibadah, ni maksiat, ni dosa, ni kejahatan. Diputuh itu. Wa tashhadu, dan menaik saksilah ala jahidina, di atas segala keingkaran, segala orang-orang yang mengingkari perintah Allah Ta'ala. Mula al-jahidina, makna orang-orang yang engkar perintah Allah Ta'ala tu, menaik saksi di atas mereka itu orang yang engkar perintah Allah tu, jawarihuhum, oleh segala anggota tubuh badan mereka itu. Nah, anggota tubuh badan mereka itulah yang akan naik saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, dalam Quran Allah Ta'ala sebut al-yawma, pada ini hari, yakni hari akhirat ni, nakhtimu ala afwahi, kami menterikan, kami kunci. Menteri tu bukan menteri kabinet, bukan. Mementerikan apa? Menguncikan. Mulut tak boleh kacak, tak boleh bohong. Dunia ni boleh nak bohong, tapi akhirat kelak nakhtimu ala afwahi, kami kuncikan di atas segala mulut-mulut mereka itu manusia. Patut hak bercakap ke apa? Wa tukallimuna aydihim, dan berkata-kata akan kami. Tu aydihim, oleh tangan-tangan mereka itu manusia. Tangan-tangan pula bercakap. Tu letak sifat kata pada tangan. Tangan pula bercakap. Ini orang panggil apa? Amrun khariqun lil adat. Lah di dunia ni ada tak tangan boleh bercakap. Hak duk bahasa isyarat tu ke tangan cakap tu bahasa isyarat tak bunyi suara. Ni tangan tu bunyi suara. Kita saya pada sekian hari bulan tak masuk kelas pergi moteng. Saya sekian hari bulan ni saya yak ke Ustaz Khidir supaya kelas ni molek sikit 15 minit contoh. Bila Ustaz Khidir buat 15 minit kelas ni baru aku, ni baru saya. Contoh nampak tak? Mana apa dia? Betul tak apa? Tu lagu tu. Lepas tu Haslim kata, kau cakap kau jangan. Tak? Jangan bohong. Jangan tipu pura-pura kata saya nak ngaji ustaz. Tak. Kali ni kalau tak leh ke apa saya suruh buat tu, memang suruh kemah. Baju pakaian balik. Sebab anda kelihatan tidak berminat untuk mengaji. Habis ke elektrik, habis ke beras saja. Tak? Dah haram makan. Kerana apa beras ke apa, ayam lauk ke apa orang duk mari infak sedekah sini tu untuk pelajar-pelajar ngaji. Bukan untuk toyo-toyo bermain-main, poting kelas malah ngaji. Untuk pelajar-pelajar ngaji. Bila kita test lagu tu, kita tahu sesak tak sesak. Betul tak? Banyak sesak dia kalau kita. Kalau lagu tu pemahaman dalam kitab turah klik kapur untuk mengajar, dallu. Sesak lagu menyesak ke orang. Sebab tu nafsu sungguh ngaji nampak. Nafsu sungguh ngaji. Tu wa tashhadu, dan menaik saksilah ala jahidina, di atas orang-orang yang engkau orang lawan perintah Allah Ta'ala, orang maksiat deraka dengan Allah Ta'ala, dikenai kafir, munafik, orang fasik ni, jawahirahum, oleh segala anggota tubuh badan mereka itu sendiri naik saksi. Tu bila tangan bercakap, wa tashhadu arjuluhum, nescaya bercakap-cakaplah
Apa tadi? Waktu kalimuna aidihim, berkata-katalah dengan kami itu oleh tangan-tangan mereka itu manusia. Wa tashhadu arjuluhum, dan menaik saksilah oleh kaki-kaki mereka itu. Kaki pun ya. Tangan cerita tak kaki. Betul. Betul tu betul. Nah, tangan cerita tu betul. Ketika mana orang amal tu dia seperti malaikat tangan ayat. Nah, tapi ketika orang tak ada, iblis pun letak jawatan jadi iblis. Kaki kata, ya, betul. Contoh. Nah, tu yang menunggang agama ya Tuhan. Nah, demi kekuasaan, demi kepujian, demi kehormatan, demi darjat. Nah, dia tunggang agama. Tangan cerita. Kaki, betul. Dia tunggang pondok Ustaz. Dia tunggang pondok. Dia tunggang pondok. Nah, orang buka pondok etik. Lepas tu duk main play budak contoh. Nah, ni. Kaki kata betul. Nah. Tu nyanyi lah tu. Sebab itulah kemasyhuran yang tidak membawa kita tu malu kepada manusia untuk melakukan derhaka, kemasyhuran tu sia-sia lah. Nah, kita ni kalau tak ngaji agama lah, saya lah. Nah, saya sendiri kalau tak ngaji agama, kemudiannya tak ada orang kenal. Rasanya lebih syaitan daripada syaitan kata. Lebih syaitan daripada iblis. Dan iblis akan pecah. Kenapa? Jahat. Ya. Tapi oleh kerana kita ngaji agama satu hal, kemudian tu orang tu kenal kita, kita pun mikir malu nak buat perkara yang tidak baik. Itu sebagai perisai. Ya tak? Malu kerana manusia tak ada hadah. Kerana kita orang awal ni nak kalau tak malu pada Allah Ta'ala, cubalah malu pada makhluk Allah Ta'ala. Tu ni kalau makhluk Allah pun tak malu dengan Allah Ta'ala, min babil aula. Ya tak? Kerana makhluk Allah tu mazhar, tepat nyata perbuatan Allah Ta'ala. Tepat nyata bagi perbuatan Allah Ta'ala. Tapi kalau dengan makhluk Allah pun tak malu, apatah lagi dengan Allah Ta'ala sendiri. Maka malulah kita nak buat kerja maksiat. Kalau kita orang ngaji agama, nak malu. Nah, orang dulu ngaji agama ni, jalan tak ada piah tak pala pun malu sebenarnya. Kepala rogo gitu pun malu. Zaman ni tak malu bawah ni dah. Nah, betul tak nak fawahin? Nah. Ubik jalan kata riti, supong orang kapung hok duduk nagi dada. Kau duduk ngeda dada. Nak faham tak? Betul tak kau? Ada piah tapal. Nah, muncul saya ni tidak syadid. Tidak ekstrim. Saya tawazun. Tak sama. Kalau kena sampai hari itu tutup guru dulu rasanya jatah belakang dah. Dulu tak boleh pakai seluar pun tak boleh. Tak ada piah tapal tu pun tak boleh. Dan kita jadi lekat orang ngajuk agama ni malu rasa kalau tak ada piah tapal. Cuma bila pergi ke Mesir, biasalah berada. Bila Mesir, bi'ah di Mesir tu lain sikit. Orang ngajuk agama pakai seluar jing, tak ada piah tapal. Jadi terlekat bawa. Terlekat balik bawa. Tu. Tapi kita malulah. Apabila orang ngaji agama buat kerja-kerja belak-belak lagu tu, buat benda-benda mengarut lagu tu, bukan kita tak ada aib, tak ada maksiat, ada belaka. Tapi kita tutuplah maksiat kita tu dengan taubat. Kalau orang panggil hak Tuhan tegur dah pun kita tak boleh nak ambil pengajaran. Siapa kau kena pulak ke lagi. Ni beratlah ni. Maknanya setelah mana ditakak berapa kali dah, ada berapa belah pendakwa barangkalinya rasa orang ni boleh terpengaruh dengan kata-kata dia. Saya difitnah. Saya tidak buat benda tu. Tuan-tuan, tengoklah saya serban besar mana tuan-tuan. Saya jak kecil yang ngajak agama, ceramah agama. Takkan saya buat benda gitu. Ada orang ni terpengaruh kali. Ni dia rasa boleh tipu. Boleh tipu Tuhan. Maka buat pula benda lagu tu. Ni tak tahu nak kata dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita dengan dia. Allah Ta'ala bagi hidayah kita dengan dia. Mudah-mudahannya tidaklah berlaku benda-benda tidak baik. Ustaz tahu mana mahkamah tak butuh lagi. Aku tahu lah, saya aku kena tu. Tak kira aku nak bohong. Dia tak kira nak cerita. Tu. Kalangan pelajar kita pun jangan buat benda lagu tu. Tak.
Aku lebih baik mungkin leceh belai din daripada buat kerja berkuduh lagu tu. Faham tak? Faham tak? Lebih baik buat kerja tu. Tak sangat puasa. Hak Nabi ajar kalau mu tak mampu nak menikah apa? Puasa. Puasa. Bersibuk. Ha? Al-mashghul la yushghal. Orang sibuk tidak boleh disibuk. Apabila mu tidak sibuk, maka mu disibuk. Mu tak sibuk apa? Mu tak pergi kitab, mu tak ngapa, mu tak muzakarah, mu tak mutalaah, mu duduk relax. Maka mari mu akan disibukkan oleh maksiat. Kerah kau nak seko mu. Lepas tu mula nak handis siapa? Nak kena riga. Pelajar pondok Rumis Bujawi ditangkap basah. Mengapa? Jantan sama jantan. Malu aku, malu. Ada yang buat kerja lagu tu dah? Ha? Yang buat kerja lagu tu. Tak? Kerja agama ni banyak lagi kita boleh ngapa, boleh kita muzakarah, kita ada habis-habis terik kan. Tidur sekabut sangat. Ha? Betul tak? Ni, habis. Kena. Aljo. Tak susah ni. Yusuf. Dok kerja cik sama tu lah kak. Yang ada buat kerja unda lagu tu. Asrama ni lagi ke? Dalam doa aku senantiasa aku doa supaya pelajar-pelajar diselamat daripada perbuatan lagu tu. Nak memalukan. Baik. Tapi payahlah. Asrama ni banyak berlaku lagi. Nak. Wa tazharu. Dan zahir nyatalah likulli bagi tiap-tiap seorang. Fadaihuhum oleh kekejian mereka itu. Nyata. Zahir. Wa tazharu likulli. Nyatalah bagi tiap-tiap seorang manusia tu. Zahir, jelas. Nampak apa? Fadaihuhum oleh kekejian, oleh perbuatan keji-keji mereka itu. Wa taqumu dan berdiri alaihim dan didirikan alaihim di atas mereka itu al-hujjatu oleh hujjah, oleh dalil. Bukan saya saja dah, ada skrin TV, ada saksi, ada berapa nah, ada lah. Ada ni. Bukan tuduhan semata-mata dah. Dakwah semata-mata tanpa orang panggil ada saksi, ada bukti tidak. Jadi hujjah, pendakwaan di atas mereka itu. Wa taqumu alaihimul hujjatu dan didirikan mudaratlah di atas mereka itu. Pokok neraka ni al-hujjatu mana hujjah, mana apa? Bukti-bukti. Dalil-dalil yang menunjukkan mereka benar-benar derhaka pada Allah Ta'ala mula tu akan ditunjukkan. Itu maksud dia. Wa taqumu alaihimul hujjah. Sebab tu Al-Quran ni pun akan jadi hujjah juga. Al-Quran ni jadi hujjatun alaina. Jadi hujjah yang memudaratkan di atas kita atau hujjatun ilaina. Tu jadi syafaat yang memberi syafaat kepada kita semua. Jadi kembali pada kita lah, bagaimana kita bermuamalah dengan Al-Quran. Kita nak jadikan Al-Quran tu sebagai peguam bela ke atau pendakwa raya. Tu atas kita. Wala yabqa dan tidak tinggal kekalah lahum bagi mereka itu manusia tu al-uzru oleh keuzuran, oleh kemaafan, min mahajjatin daripada berlawanan. Tu tidak ada keuzuran, tidak ada alasan. Mereka tak boleh nak susuk dia kata wala yabqa lahum dan tidak tinggallah lahum bagi mereka itu manusia ni al-uzru oleh alasan, oleh keuzuran, oleh alasan min mahajjatin daripada berlawanan. Mesti juga kena berlawan. Mana? Kena berhujah dia kata. Tak boleh orang panggil saya kecuali. Ni boleh lagi. Nego-nego sikit di mahkamah dunia ni kan. Nanti ni. Selesai luar mahkamah ke mana? Boleh. Atau minta mengatur hakim supaya lewat sikit ke tarikh perbicaraan. Tak boleh. Tak ada orang panggil minta lewat sikit lah tu. Tu mesti orang panggil dibicarakan apa orang panggil mahkamah. Dihisap kita. Tidak ada keuzuran alasan untuk kita lari daripada berlawan, yang mana berhujjah. Faman ya'mal mithqala dzarratin, ini ayat Quran lah ni. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah
maka sesiapa yang beramal, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, maka barang siapa yang beramal akan sebesar zarah, halu sangat, khairan akan kebaikan, yarahu nescaya melihat akan dia akan apa kebaikan yang sebesar zarah tadi gitu. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu, dan barang siapa yang beramal dengan seberat zarah, nah ngenge sangat-sangat halu, zarah ni kecil daripada atom lagi lah, halu sangat zarah, nah halu, dia buat kerja jahat yang sebesar zarah, syarran akan kejahatan yang sebesar zarah tu, yarahu nescaya dia akan lihat. Ayat ni pelbagai ulama tafsir lah. Tu ada pun Ibnu Hajar Al-Haytami cenderung berpendapat dalam perbahasan tentang ikhlas bagi orang mubtadi, 1% ikhlas ada ibadat pun tetap dia akan dapat pahala. Dah. Kerana berhujah dengan ayat ni lah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal dengan kebaikan walau sebesar zarah, dia akan dapat lihat. Maka kalau ikhlas dalam amal ibadat tu ada satu je, sebesar zarah je, 1%, dapat pahala. Ini orang panggil ikhlas bagi orang mubtadi. Bagaimana orang mubtadi supaya orang dulu kita tahu dia ni free hair, rambut free. Macam ni. Rambut dia percuma, free hair. Betul tak? Tu. Telanjang. Pakai baju coli dengan spender. Tiba-tiba Pak mari hidayat satu hari tu berubahlah sikit, pakai tudung tapi pelik lah sikit tudung dia tu macam-macam sanggu, ada lah atas projek apa? Fashion. Pakai baju tutup lah tapi macam balut nakor. Ni. Tak apa dah. Apa? Untuk orang mubtadi. Mula-mula dia nak belajar perintah Allah Ta'ala ni bitadarruj, dengan secara perlahan-lahan, beransur-ansur. Biarlah dia pakai ketika tu kerana apa? Kerana 99%-nya kerana nak fashion, nak tunjuk ke orang, nak riak, nak gawa. 1% je kerana apa? Aku mula nak tak ada perintah Allah, tak sedar pakai coli dengan spender saja pasal jatuh. Tak apa dah untuk dia jarahu. Tapi sudah kelama-lama maka dia kena mujahadah lah. Dia belajar, dia dekat diri dengan orang-orang baik-baik, orang solehah, bi'ah solehah. Dia bersuhbah dengan orang baik, orang alim dan sebagainya. Maka ketika itu dia akan naik lagi ikhlas dia tu mutawassik. Mutawassik ni yang melihat kepada hak mana hak berat. Kalau sama berat dalam ibadat dia 50-50, kejahatan dengan ikhlas. Selain pada Allah dengan kerana Allah tu 50-50. Idza ta'arada tasaqata, guguh habis licin, tak dapat apa perkara, sia-sia letih saja. Kalau orang panggil berat hak jahat, berat hak tidak kerana Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu ada 30%, kerana selain daripada Allah tu 70%, maka boleh dosa pula dalam beramal dia. Tapi kalau 80% kerana Allah, 20% ada lagi selit-selit kerana manusia, maka innal hasanat yudhibnas sayyi'at, dapat pahala dia. Ni orang panggil ikhlas mutawassik. Mana? Duduk pertengahan. Mana duduk dalam mujahadah. We menang ikhlas kerana Allah Ta'ala daripada selain daripada Allah. Gitu. Tu hinggalah ikhlas mukhlasi. Mana ikhlas mukhlasi itu lillahi ta'ala 100% ada selain daripada Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak menyekutukan, wala yusyrik bi ibadati, tidak menyekutukan dengan ibadat seseorang itu akal Allah Ta'ala wala satu pun, 1% pun tak. 1% kan Allah Ta'ala. Itu ikhlas mukhlasi. Jadi mubtadi mutawassit tadi ikhlas mukhlisi. Ikhlas tu ikhlas fardu ain. Jadi kata setengah ulama, iyalah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, siapa yang buat amal walau sebesar zarah kebaikan dapat dilihat. Tapi kalau amal tu orang panggil tidak diterima oleh Allah Ta'ala, haba'an mansura, jadikan debu berterbangan. Faja'alnahu haba'an mansura. Baik. Sing soal. Kaifa i'tiqaduka, bagaimanakah pegangan engkau bil mizani dengan titian sirat? Bukan titian sirat. Bil mizani dengan timbangan neraca amalan. Itu mizan tu mana timbangan neraca amalan. Tu. Ya.
Supaya diketahui qadar, miqdar amal seseorang itu. Itu betapa adilnya Allah Ta'ala. Bolehnya Allah Ta'ala lepas daripada hisab hitung kira-kira dah ada saksi ke apa tu apa putus kata pak ahli neraka. Boleh. Tapi nak menzahirkan kata Allah Ta'ala tidak zalim, bahawa Allah Ta'ala Maha Adil. Setelah mana dihitung, dihisab, dikira, dihujah, diperbahas, diberbicara, ada dengan saksi, peguam bela dan sebagainya, bukti-bukti dan sebagainya, amal tadi tu letak pula atas mizan, atas neraca. Hak baik, daun neraca mizan yang kanan, hak buruk di atas daun neraca mizan yang kiri. Tu kaifa bitapa bagaimana kau i'tiqaduka pegangan engkau bil mizani dengan timbangan neraca wa i'ta'il kutubi dan diberikan segala kitab-kitab amalan ni, kitab-kitab amalan. Diberi kitab-kitab amalan itu lalu disuruh baca lah. Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yawma hasiba atau kama qala Allah. Mana ayat dia bunyi? Iqra kitabaka. Tahu apa? Betul tak muni hafiz? Bohong kuat ni. Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yawma hasiba. Cuba ceklah Quran takut salah Iqra kitabaka. Iqra kitabaka. Baca olehmu akan buku kamu. Itu bila diberi buku-buku tu suruh baca pula. Kafa bi nafsikal yawma hasiba. Madalah dengan kitab engkau tu pada hari kamu engkau dihitung. Dah. Baik. Jin jawab, "Atakidu, aku berpegang. Annallaha ta'ala, annallaha subhanahu wa ta'ala akan bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala ba'da kemudian an yuhasiban nasa, kemudian bahawa menghitung, mengira-ngira akan manusia, wa yuqarriruhum dan memutuhlah mereka itu ala af'alihim, atau mengakuilah mereka itu ala af'alihim, di atas segala perbuatan-perbuatan mereka. Mengakulah. Wa yuqarriruhum, dan mengakuilah. Wa yuqarriruhum, dan mengakuilah mereka itu manusia ala af'alihim, di atas segala perbuatan mereka itu yang mengakui. Lepas dihitung, dikira, dihisab, didakwa, dibicara, didatangkan hujah, bukti dan sebagainya, manusia pun ya Tuhan, ya betul kami buat benda ni, kami buat benda ni. Wa yuqarriruhum ala af'alihim, di mengakulah mereka itu di atas segala perbuatan-perbuatan mereka itu. Tuzanu a'maluhum, secaya ditimbanglah neraca, ditimbanglah oleh segala amalan-amalan mereka itu manusia. Ditimbang. Bapa tu ditimbang tu hikmahnya liang kasyifa, supaya nyata likulli wahidin, bagi tiap-tiap seorang manusia, miqdaru amalihi, oleh qadar daripada amalan-amalan amalan dia. Ni wal waznu yauma idzinil haqq. Timbangan neraca pada hari tersebut, pada ketika itu sebenar. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Faman saqulat, maka barang siapa beratlah mawazinuhu oleh timbangan neraca yang sebelah baik, faulaika humul muflihun, maka sesungguhnya mereka itu ialah orang-orang yang berjaya. Mawaman khaffat mawazinuhu, dan barang siapa yang ringanlah amalan kebaikan dia pada neracanya. Tu kita kata neraca hak kebaikan tu congek gitu, hak buruk pula jadi berat. Faulaika alladzina khasiru anfusahum, maka mereka itulah orang-orang yang rugi mereka itu, anfusahum, akan diri-diri mereka itu, bima kanu, dengan barang yang adalah mereka itu, bi ayatina yazlimun, dengan segala ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah Ta'ala, yazlimun, zalim mereka itu. Tu. Banyaklah dalam Quran tu Allah Ta'ala cerita pasal mizan. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dalam Quran cerita. Percaya tak? Ya. InsyaAllah percaya. Awak aja tak percaya tu. Supaya diketahui lah.
Supaya nyata, liang kasyifah, supaya nyata likulli wahidin, bagi tiap-tiap seorang manusia, minhum, daripada mereka itu manusia. Ada minhum tak? Ada minhum? Tak ada? Ada? Ada minhum. Liang kasyifah likulli wahidin minhum. Ada minhum. Lagi tak saya ada. Liang kasyifah, supaya nyata likulli wahidin minhum, supaya nyatalah bagi tiap-tiap seorang daripada mereka itu manusia, miqdaru amalihi, oleh qadar sakatan amal mereka itu manusia. Amalannya amalan manusia itulah. Faman rajah, maka barang siapa yang kuatlah khairuhu, oleh kebaikannya. Tu. Nah, sebelah kebaikan tu kuat. Mana? Berat. Rajih kau tu. Rajih kau sebelah kebaikan. Berat kau sebelah kebaikan. Ala syarrihi, di atas kejahatannya, utiya kita bahu, diberi akan kitabnya, biyaminihi, dengan pihak kanannya. Tu. Nak diberi pada pihak kanan. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Dalam ayat sebut. Tu fa amma man utiya kitabahu biyaminih, maka barang siapa yang diberikan akan kitab amalannya dengan tangan kanan, dengan pihak kanan. Ni hormatlah ni. Fa ulaika yaqra'una kitabahum, maka mereka itu membacalah, mereka itu akan kitab-kitab mereka baca kau kan. Nak bangga nak baca. Sebelah kanan ni bah. Itu ni. Tu. Iqra' kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Iqra', bacalah, kitabaka, akan kitab engkau, kafa bi nafsikal yauma, memada dengan diri engkau pada hari, 'alaika, ke atas engkau lah, hasibah, hitung kira-kira. Sebab itulah kata orang sufi, orang tasawuf, kitab yang paling besar sekali, ibu kitab dia panggil. Dah. Mana? Kitab Tuhfah, kitab Nihayah. Kitab apa? Nampak? Kitab besar sekali apa? Ingat tu Nafa. Lusa dah awak nak baca. Kalau tak boleh baca, siap-siap. Simpan lalu barang-barang lebih untuk keluar. Kitab apa paling besar sekali? Kitab apa Nafa? Kitab diri kita. Kitab diri kita sendiri tu lah paling besar. Tu duduk sehari-hari duk mikir dosa gapo dia buat, yang minta apa Allah Taala, pahala apa dia buat, yang minta supaya Allah Taala jaga ikhlas, supaya tidak terhapus segala amalan pahala ketaat. Itu orang panggil orang yang baca kitab. Susah-susah kitab tu. Nak itu ni. Susah-susah kitab. Bahaya tak? Bahaya tak Nafa? Bahaya apa bahaya? Apa mau bahaya? Dia usut siap. Tu. Jadi orang yang berat amalan kebajikan di atas kejahatan, maka tiya kita bahu biyaminihi, diberikan kitab pada tangan kanannya. Dalam ayat lain Allah Taala cerita, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni zanantu anni mulakin hisabiyah wa huwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah. Tu. Maknanya orang yang diberi kitab belah tangan kanan ni memang bahagia sungguh. Ada ayat yang lain mana dah Allah Taala cerita tu. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu apa? Allah tak ingat dah. Apa? Ya, ingat tak? Ni tanya aku lah surah apa. Sedap ya ni. Fa wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayuhasabu hisaban yasira
Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Apa? Ingat tak ayat? Tak ingat tak? Tak ingat belakang. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Itu. Amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Mana-mana orang yang diberikan buku catatan sebelah tangan kanan dia. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka selagi akan dihitungkan amalan dia itu dengan hitungan yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka dia berpaling kepada ahli keluarga kaum kerabatnya masrura. Hal keadaan surur. Apa? Gembira, happy. Itu ni. Bermegah-megah. Berjaya. Itu. Macam orang lepas boleh graduate lah. Nak? Convocation ke? Nak, boleh saja tu kak. Suka lah. Gitu. Baraknya lebih daripada tu lah. Lulu. Berjaya dia. Wa man rajaha syarruhu. Dan barak. Baca tak ni? Wa faza fawzan azima. Maka berjayalah akan sebagai kejayaan yang agungnya besar. Tu kejayaan yang sangat besar lah. Tu. Sebaliknya, wa man rajaha syarruhu, dan barang siapa yang beratlah oleh kejahatannya ala khairihi, di atas kebaikannya. Tiba-tibanya timbangan neraca dia tu hak jahat lebih berat daripada hak baik. U'tiya kitabah. Nescaya diberikan akan kitab buku catatan amalan tangan amalan dia tu bishimalihi, dengan pihak kirinya. Tu beratlah dia kata. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Dah. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih, dan barang siapa dan ada pun mereka yang diberikan akan kitab buku catatan tangan kiri tangan amalan dia tu bishimalih, dengan pihak kirinya. Dalam ayat lain apa wara azhri ada juga atas pihak belakang dia. Beli pihak belakang, tak terima buku tu. Fayaqulu, maka berkatalah orang yang dapat buku catatan amalan pihak kiri, ya laitani, celakalah, celakalah, celakanya aku, celaka. Lam uta kitabiyah. Tu tak asih orang, patutnya tak dapatlah aku. Tidak diberikan orang panggil kitab. Buku catatan yang beri. Tu. Dalam ayat lain tu kata wa amma man utiya kitabahu wara azhri. Dan ada pun mereka yang diberikan kitab buku catatan tangan wara azhri, pihak belakang. Berdebuk atas belakang. Ada setengah atas belakang tu kan apa? Tangan dia belik. Tak asyik tunjuk. Pihak kiri dia terima. Dia duk kona atas belakang nak ambil ni. Fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Disela di atas api neraka sa'ir. Tu. Tu. Wala iyazu billahi min zalik. Ketika tu wa khasira khusranan mubina. Maka rugilah orang yang dapat buku catatan amalan dia sebelah pihak kiri, khusranan mubina, akan kerugian yang sangat-sangat nyata. Wa khasira huna likal mubtilu. Khasira huna wa khasira huna apa dalam ayat Quran sebut tu? Wa khasira khusranan mubina. Ada ayat gitu kan? Wa khasira khusranan mubina, dan rugilah akan sebagai rugi yang sangat-sangat jelas, sangat-sangat nyata. Rugi sungguh-sungguh. Bukan rugi wak lalak-lalak dak. Rugi sungguh-sungguh. Habis itu kemudian sing soal kaifa i'tiqaduka bis-sirati, bagaimanakah pegangan engkau dengan titian sirat. Ini baru titian sirat. As-siratu bermula sirat. Jin jawab, bermula sirat itu ialah jisrun, satu titian, mamdudun, yang dibentangkan, ala zahri jahannam, di atas permukaan neraka jahannam. Tu. Dan kata jambatan almarhum untuk guru saya, Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh qaddasallahu sirrahu. Ia cukup tak suka kalau dia kata sirat ni jambatan. Ni boleh memberi wahai kata apa? Luah. Luah dengan trailer boleh lalu. Itu jambatan. Memanglah jisrun tu jambatan, lebih belak kamu enggak? Remabawi tu buat jambatan lah. Jisrun tu kalau kita nak lebih tepat dengan kehendak hakikat wakil realitinya ialah apa?
titian. Titian dengan jambatan sama tak? Titian ni macam satu kayu, lepas tu muniti ada. Nampak tak? Lebih kurang tu lah. Sirak ni mana titian. Tapi bukan seperti kayu tu. Kalau kayu tu boleh lagi orang pandai-pandai yang tak takut, tak gerung tinggi, dia boleh ke? Ni titian ni lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada bedal. Dia ada pengait-pengait dia pula untuk mengait orang tu jatuh dalam lubang dengan aku. Apa? Kalali dalam kitab apa? Dalam kitab Nurul Zalam sebut. Kalali apa? Pengait. Sebanyak-banyak syahwat hak kita ikut di dunia ni, sebanyak itulah pengait-pengait hak akan jadi pengait kaki kita bila kita meniti di atas titian sirak. Tu. Jadi sirak-sirak tu apa? Jisrun mamdudun ala zahri jahannam. Ialah titian yang dibentangkan di atas belakang neraka, di atas belakang, di atas permukaan neraka jahannam. Supaya apa? Liyamurran nasu alaihi, supaya lalulah oleh manusia di atasnya, di atas sirat. Fatasbutu. Apa awak kata dia fatasbutu ni? Apa? Gambar apa? Fatasbutu, maka teguhlah alaihi di atasnya sirat aqdamul mu'minina ta'i'ina, oleh segala kaki-kaki orang mukmin yang taat pada perintah Allah Taala. Itu. Nah, membukti deh. Tu tak apa. Tahu dah tu. Mesti ya balik dalam Google. Wa yamurruna alaihi, dan lalulah mereka itu manusia di atasnya sirat ilal jannati, kepada syurga. Lalu semua kena lalu ke tepi sirat. Tapi berbagai-bagai lah. Ada hak sekelip mata. Sekelip mata siapa dah? Ada hak seperti kilat. Ada tu banyak. Dalam kitab Nurul Zalam kita duduk baca dah muzakarah dah tu, disebut sosok bagai-bagai manusia yang saadah tu bagaimana lalu. Dah ni ada dengan berjalan, ada dengan berlari, ada dengan kenderaan seperti kuda dan sebagainya, ada bagai-bagai. Nah, faminhu, maka setengah mereka itu manusia yang mukmin yang taat ni, man yamurru, mereka yang lalu la alaihi di atasnya sirat kal barqi, seperti kilat. Tu seperti kilat. Fayamurru awwalukum kal barqi, kata Nabi SAW. Maka lalulah yang awal-awal di kalangan kalian kal barqi, seperti kilat. Itu dalam satu hadis. Ada satu hadis seumpama tarfil ain. Itu ni. Seperti apa? Seperti kelipan mata. Ada seperti karih. Seperti angin. Katair, seperti burung terbang. Bagai-bagailah mengikut atas pertolongan Allah Ta'ala, qadar pertolongan Allah Ta'ala. Wa minhum, dan setengah mereka itu orang mukmin yang taat ni, mayamurru, mereka yang lalu alaihi di atasnya, di atas sirat kal jawadi, seumpama berlari laju. Tu berlari laju juga, seumpama berlari laju. Wa minhum, dan setengah mereka itu manusia, mayakunu, mereka yang adalah bati asairi, lembak betak. Bati itu mana betak Kelihatan ni betak nate ni. Itu ni, wa air kat ngas je, pun nanok nasi. Tu batik, Lorak Kelantan kata betak. Tak? Arab kata batik. Mereka yang betak lah. Mai yakunu bati asairi, mereka yang betak, yang slow, yang perlahan lah oleh perjalanannya alaihi di atasnya, di atas sirat. Wa minhum, dan setengah mereka itu orang mukmin itu may yakunu bati asairi alaihi, mereka yang adalah perlahan perjalanan di atasnya sirat. Wa tazillu, dan geleceh anhu, daripada sirat, aqdamul kafirin, oleh segala kaki-kaki orang-orang yang kafir, wa usati, dan orang-orang yang bermaksiat, minal mu'minina, di kalangan orang beriman pada Allah. Fayaqauna, maka jatuh terhumbanglah mereka itu manusia yang kafir, yang maksiat di kalangan orang mukmin pun finnari, di dalam api neraka. Wala yustaghrabu, dan tidak dijadi pelik an yusayyirah, oleh bahawa
oleh bahawa berjalan as-sayra akan perjalanan alaihi di atasnya sirat li su'adai oleh bagi orang-orang yang berbahagia man yusayyiru tayra mereka yang berjalan akan berterbangan fil hawai pada udara. Tak jadi pelik tu. Mereka yang naik orang-orang su'ada, orang-orang yang bahagia, tak jadi pelik apabila meniti di atas titian sirat seumpama berterbangan di udara. Gitu. Tu. Habis itu. Kemudian kita sambung ayat fawahim. Hal yashfa'u ahadun zalikal yaum. Adakah memberi syafaat oleh seorang pada demikian itu hari? Wallahu a'lam wa ilmuhu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdina al-husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitan. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.